Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat syurga, apa khabarnya subuh di Masjid Al-Mizan? Hari ini kita nak bincang tentang sedekah subuh. Sedekah subuh kita nak masukkan dalam akaun Masjid Jami Al-Mizan. Keluarkan duit ni, ambil duit. Okay, niatkan, ya Allah, inilah sedekah dariku untuk ahli keluargaku. Okay. Jumlah ni kita jangan tunjukkan lah kan. Okey. Kasih RM1 ke RM2 ke. Okey. Saya nak masukkan ni. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah sedekah dariku dan ahli keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni masukkan. Okey. Sebagaimana kita tahu, kelebihan sedekah subuh. Setelah kita menunaikan ibadah subuh berjemaah, yang jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh. Sebelum tu saya mohon pada semua yang ada dalam live ini untuk share-sharekan, sebab kita tak boleh kuliah subuh, tak boleh kuliah maghrib ni kerana pandemik COVID-19, khususnya di negeri Johor yang bertambah. Sekarang kita berada di Masjid Al-Mizan, Kempas. Selesai solat fardu subuh masjid ini, untuk dia ni suasana semuanya tengah balik. Saya je. Oh, ni pun sedekah juga ni. Sedekah kalender. Sedekah kalender pun dah dapat ni, sedekah kalender. Okey. Selesai sedekah solat subuh, kita akan bincangkan kuliah subuh kita secara online pada pagi ini. Sebelum tu mohon share, mohon like dulu, like page ini. Kemudian mohon sharekan kepada siapa-siapa saja, rakan-rakan kita. Kalau seorang share pada satu grup ataupun satu Facebook kawan-kawan kita, mudah-mudahan bila dia dengar, tuan-tuan pun dapat pahala. Jadi ini kita nak cari dana akhirat kita. Itu dia, nak cari dana akhirat. Dan inilah sedekah kita, sedekah ilmu. Sebab Nabi kata apa? Al-kalimatut thayyibah sedekah. Ni berada di Masjid Jami Al-Mizan. Silau tak nampak, Masjid Jami Al-Mizan. Okey. Siapa yang dengar, siapa yang dah share, okey, boleh type dengar. Itu dia. Jelas, kalau jelas cakap jelas. Dan siapa dah share, type share. Contoh saya share 10 orang. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya share 10 orang, ya, di Masjid Al-Mizan, Kempas, Johor Bahru. Solat subuh. Kita akan bincangkan kuliah subuh. Tajuk kita pada hari ini, itulah kelebihan solat sunat sebelum subuh. Okey, kita akan bincangkan nanti. Sebelum tu saya mohon pada semua untuk share sambil kita tengok suasana di Masjid Al-Mizan. Wah, bulan cantik nampaknya. Itu dia. Share. Teruskan share. Teruskan share. Masjid Jami Al-Mizan. Keriangan dengan setiap pesanan. Dengan Okey. Tahniah.
Ramai dah share. Type share. Share, komen. Kalau jelas-jelas, komen. Tunjuk jelas. Okey. Apa pun Syahbazan tahniah kerana sahabat-sahabat syurga dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah subuh secara online, ya. Yang mana lepas ni kita akan susun jadual kita dengan sebaik mungkin bersama dengan ustaz dan ustazah kita. Ya, tahniah. Okey, mohon komen, like dan share. Ya, syukur pada Allah kita dapat bersama pada pagi ini. Dan pagi ini saya akan bincangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada 4 orang ni, kita tambah lagi share biar lebih ramai lagi. Dan tahniah juga yang telah melaksanakan ibadah solat fardu subuh. Jangan lupa kejut-kejutkan anak-anak kita tu. Nanti dia kejut-kejutkan anak-anak kita. Ya, tahniah yang dah kejutkan anak-anak kita. Ya, tu dia. Oh, maaf gelap. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ke jelas? Okey, jelas ke jelas? Alhamdulillah. Baiklah. Apapun hari ini kita nak sama-sama kongsikan ilmu milik Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan solat sebelum fajar ataupun solat sebelum subuh. Saya buka lampu. Mudah-mudahan jelas. Ya, tahniah. Jadi saya doakan kepada sahabat-sahabat syurga semuanya agar sihat walafiat semuanya, dan kemudiannya Allah kurniakan kepada kita paling penting selain daripada kesihatan, keafiatan, ya, seterusnya kebahagiaan. Bahagia itu penting. Bahagia itu penting. Kalau kaya tapi tak bahagia, tak jadi makna. Itu dia. Tidak bermakna hidup kita ni. Hari ini kita nak berjaya, bahagia hidup dunia dan akhirat. Jelas ke jelas? Okey, kalau jelas type jelas. Jelas. Okey, jelas tak? Jelas tak? Okey, jelas tak? Tu dia. Okey. Okey, tahniah. Syukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada hari ini, dan insya-Allah di dalam pertemuan kita barang 10 minit. Itu dia. 10 minit kita bersama ni. Nanti kita sharekan ilmu ini untuk apa? Untuk rakan-rakan kita. Semoga setiap detik, setiap saat kita ni dapat pahala. Itu dia. Hari ni kita lihat ramai mereka yang berhempas pulas kerana membanting tulang nak dapatkan rezeki, kan? Dan ada juga mereka yang dah kaya dah, tapi Allah bagi rezeki dia semakin kaya. Tapi hari ni kita nak bersama mereka yang kaya ataupun orang biasa, akan tetapi berjaya di dunia dan akhirat. Itu yang paling penting sekali. Untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita nak rebutkan peluang yang Allah bagi pada kita ni agar kita beroleh segala yang kita impikan, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah sekalian, hari ini dalam tazkirah ataupun kuliah subuh kita pada pagi ini, kita nak bincangkan berkenaan apa tadi? Ya, berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang apa? Ya, tentang solat fajar ataupun solat sebelum subuh. Jadi solat sebelum subuh ni merupakan satu amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi yang kita tahu kan. Okey. Saya letakkan handphone. Tahniah Cik Mawar Buduri, Assalamualaikum. Tahniah Puan Hajjah Siti Tarmiah, masya-Allah. Pagi-pagi bersama kita, jelas. Tahniah. Oh, Cik Lokman Kasdi. Allah, rindunya. Tak dapat berkuliah kita, so kita buat secara online dan harapnya dapat di-sharekan pada rakan-rakan kita yang lain. Dan kemudiannya mohon maaf dalam kereta je ni. Okey, jelas ke Tuan Lokman? Okey, Puan Hajjah Safiah Syari, okey, Puan Nasbah Hassan, Encik Muhammad Arsalan Syariat, ya, tahniah. Encik Rahmat Ullah,
Encik Ismail Griezmann, Kak Habibah, itu dia. Alhamdulillah dapat bersama-sama berjemaah solat subuh. Tahniah Allah Kak Habibah. Asam pedas kita. Asam pedas, itu dia. Kemudian Encik Ismail Marajas, tahniah. Puan Nani Ofi, Puan Aish Mutiara Aiman, Muhammad Yatim Ismail, tahniah. Haji Ahmad Safian, itu dia orang pertama pada pagi ni. Apa pun syukur pada Allah, ya, kita nak bincangkan, itulah milik Allah Subhanahu Wa Taala segalanya, ilmu itu, dan kemudiannya hari ini kita nak dapatkan keberkatannya, iaitulah solat fajar. Simple. Nanti kita bincangkan lagi. Banyak ilmu sebenarnya kita nak kongsikan sama-sama. Solat fajar, tuan-tuan, yang mana kita tahu dalam hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahuda ala raka'atail fajr atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari yang bermaksud tidak pernah dilihat Nabi SAW begitu mengambil berat berkaitan solat sunat. Solat sunat lain Nabi solat, tapi Nabi tak mengambil berat sangat berbanding dengan apa? Sebagaimana baginda menunaikan, iaitulah mengambil berat tentang 2 rakaat fajar, ya. Jadi ini menunjukkan 2 rakaat fajar tu 2 rakaat sebelum subuh lah. Kalau ada yang masih confused tentang fajar dengan subuh ni, senang je. Tuan-tuan, senang je. Sebab kalau kita pergi Mekah contohnya, kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah kan, Madinah lah senang nampak kan. Itulah apa nama yang disebutkan tentang apa nama jadual sembahyang. Ini ramai jemaah-jemaah kita kan, sahabat-sahabat syurga yang hari ini sebenarnya hari yang mana tahun-tahun sudah bulan 12 ni kita berada di Mekah Al-Mukarramah, tapi takdir Allah, takdir Allah yang tak ada orang boleh lawan, takdir Allah yang tak ada orang boleh menidakkan. Maka kita berada di tanah air, tak dapat kita berangkat. Letak kita dah berada kat sana dan ni kan. Encik Lokman 2017 kita bersama kan. Abedi, Kak Nia 2016, kita bersama 2018. Itu dia Ustaz Razi sudah, dan Ustazah Zanita selalu dah bersama. Syukur alhamdulillah. Dan tahun lepas 2019 takdirnya Allah berikan kita rehat, tak dapat pergi. Baiklah. Jadi kalau jadual waktu sembahyang dekat Madinah tu contohnya, papan jadual waktu tu kan, maka dia tak ada tulis pun fardu subuh. Daripada kalau maghrib ataupun zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas tu apa? Ada subuh tu? Tak ada. Dia tulis fajar. Dia tulis fajar. Fajar tu maksudnya subuh lah. Baiklah, kemudian hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa maksud dia tuan-tuan? Raka'atul fajri, iaitulah 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya kat sini ni? Maksud ni jelas sangat menunjukkan bahawa kalau kita sembahyang sunat sebelum subuh ataupun sebelum fajar tu kan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tu yang viral kan, lama dah bertahun-tahun viral. Jadi kita pun faham. Apa viralnya? Orang disebutkan senarai 10 orang terkaya dekat Malaysia. Antaranya kita rasa syukur, rasa bangga, itulah Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari. Antaranya kan. Tapi di akhir itu tulis, walaupun kaya mereka ni tak boleh challenge dengan orang yang solat 2 rakaat sebelum subuh dan kemudiannya solat berjemaah fardu subuh. Ada dia. Jadi kalau macam Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari dah kaya, kemudian dia sembahyang sunat sebelum subuh dan juga sembahyang fardu subuh berjemaah, lagilah kan. Jadi maksudnya apa? Kaya. Kaya kenapa? Dia ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hebat tak hebat? Hebat memang hebat. Jadi dari itu kita kena usahakan sedaya upaya kita dalam kehidupan kita ni, kita kena istiqamah, iaitulah solat subuh berjemaah. Pagi ni saya lihat ramai jemaah tadi di Masjid Al-Mizan Kempas Johor Bahru ni. Jadi kita nak pergi kerja ni, itu dia.
Dan Imam Nawawi berkata, yang dimaksudkan dengan wa ma fiha. Apa maksud wa ma fiha? Adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Hari ini kita nak senang dalam dunia, ya. Nak senang dalam dunia tak kala orang susah. Dan terlanjung itu saya nak umumkan, sekarang ni tuan-tuan, siapa yang belum sedekah subuh, bolehlah sedekah subuh. Kat mana nak sedekah subuh? Ya, boleh masukkan tabung sedekah subuh kat Masjid Surau. Ataupun masukkan tabung sedekah subuh yang ada kat rumah Cik Leman. Kita dah buat kat rumah dulu kan, sejak daripada 18 Mac dulu. Kita dah buat ketika PKP pertama, ya. Jadi dan tuan-tuan niatkan ya sedekah subuh tu, ya. Kalau siapa tak ke mana-mana, sekarang ni boleh type saya nak sedekah apa-apa. Ya, sebab apa? Kita akan sama-sama menghulurkan ataupun menyampaikan bersama dengan ustaz-ustaz kita yang kita jemput lah, kalau dapat YB akan bersama, kemudian ketua kampung PKK akan bersama, sebab kita tak nak membelakangkan mereka ni. Itu dia orang-orang abang-abang kawasan ni kan, orang-orang kuat dalam kawasan tu. Pengurusi masjid pun kita akan dapat bersama, yang mana kita dah kenal pasti ada beberapa lokasi yang terdapatnya orang yang sangat susah. Dia bukan setakat susah, sangat susah. Jadi bagi tuan-tuan yang berhajat untuk sedekah subuh, boleh type kat sini sebagai niat, okey. Type nama saya nak sedekah, contoh apa, RM1, tulis kat situ, ya. Typekan. Kemudian bagi tahu kepada kawan-kawan, dan nanti kita akan bagikan link, ataupun kita bagikan link WhatsApp untuk tuan-tuan berhubung terus dengan pihak pengurusan untuk menyalurkan sumbangan tersebut. Sumbangan itu nanti kita akan serahkan pada bila? Ketika waktu dah reda. Sekarang ni bukan kita tak nak pergi rumah orang yang susah ni. Mungkin kita akan bank inkan duit, ataupun kita buat cara macam mana sekalipun yang mana orang kata tidak ada berlakunya melanggar SOP penjarakan fizikal ataupun sosial ketika PKPB ini kan. Jadi kita tak nak adakan program tu. Kerana kalau ramai-ramai salah tu kan, nanti orang viral masuk dalam Facebook dan sebagainya, ada yang boleh kena dakwa, denda 1,000 seorang tu, ya. Jadi saya cukup rasa syukur sebab diingatkan oleh sahabat-sahabat syurga, jangan serah sekarang, sebab sedang diperhatikan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, iaitulah bagi mereka yang menganjurkan perhimpunan-himpunan yang ramai kan. Itu dia, ramai lebih 3 orang jamak lah kan, itu dia. Jadi kita nak elakkan, nanti kita akan buat. Sekarang ni kita akan serahkan duit dulu. Kalau perlu pun, kalau terdesak pun kita akan pergi, ya, mungkin 2 orang ataupun 3 orang, dan jaraknya yang jauh, sebab di Johor, khususnya Johor Bahru ni sendiri, di Keluang yang sebelum ni reda pun dah ada 4 orang dah semalam kan. Dan apa pun kita menggalakkan tuan-tuan, siapa yang nak sedekah boleh type dekat situ sedekah, contoh RM1. Niatkan untuk siapa? Niat untuk arwah ayah, ya, mak, adik-beradik, atuk, nenek dan sebagainya. Nanti kemudian sumbangan tersebut bolehlah di bank in-kan kepada nombor yang akan diterterakan nanti. Dan tuan-tuan, apa ceritanya? Orang yang dapat semayang subuh, semayang sunat sebelum subuh ni, kata Imam Nawawi, dia dapat wa fiha itu adalah kesenangan dunia. Kat dunia dia akan dapat kesenangan. Selain itu juga, antara surah ataupun ayat yang disunatkan untuk kita membaca ketika solat subuh, iaitu solat sunat fajar ini, adalah suratul Kafirun, dan pada rakaat pertama, dan suratul Ikhlas pada rakaat yang kedua, ya. Maksudnya apa? Semayang sunat sebelum subuh tu, semayang sunat fajar ni kan, pada rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia. Baiklah, habis kan. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Simple je. Di dalam riwayat yang lain pula disunatkan kita membaca apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau. Ataupun ayat pertama ni pada disunatkan membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Itu dia. Surah Al-Baqarah ayat 136. Pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis sawa. Itu dia.
Ni pada rakaat kedua. Dan juga mazhab jumhur bahawa merupakan dalil bagi mazhab kami, ini mazhab Syafi'i dan juga mazhab jumhur, dan digalakkan membaca surah pada kedua-dua rakaat selepas daripada surah Al-Fatihah. Ya, digalakkan baca surah, ya, membaca 2 surah atau ayat ini, itulah daripada bacaan selepas daripada surah Al-Fatihah, kerana ia adalah sunnah. Adapun Imam Malik dan juga ashabnya, ini sahabat-sahabatnya, mengatakan tidak dibaca dalam solat sunat fajar melainkan Al-Fatihah saja. Ini tak ada masalah. Sebab menurut Imam Malik, mazhab Maliki, dalam solat sunat dia tidak membaca surah, hanya dibaca Fatihah saja. Bagi Syafi'i, ya, sunat dibaca surah, ya, selepas Al-Fatihah. Begitu juga sebahagian salah mengatakan tidak dibacakan sesuatu sebagaimana yang telah lalu. Akan tetapi keduanya ada khilaf, perancangan, iaitu pencanggahan bagi sunnah sahih yang tidak mempunyai tentangan padanya. Tak ada masalah. Nak baca boleh, tak baca lah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Pada pagi ini kita dah bincangkan solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh, tahniah, ya. Tahniah yang dah sembahyang subuh, ya. Ingat posting kita hari ini dalam kuliah subuh kita pagi ini, kuliah subuh yang tidak dibuat di masjid ataupun di surau kerana perintah larangan tersebut daripada Jabatan Agama Johor. Jadi kita buat secara live di sini dan sebar-sebarkan. Siapa yang tak dapat tengok sekarang, tak apa, nanti tengok kemudian. Mungkin sekarang sibuk nak buat sarapan kan, ibu-ibu yang misali ni kan, nak berikan anak-anak makan dengan air tangan ibu. Ada dia, air tangan ibu ni Masya Allah, ya, air tangan ibu yang dikasihi. Kesimpulannya, solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh, ya, ingat, saya ulang, mempunyai banyak kelebihan serta amat rugi bagi sesiapa yang tidak berusaha untuk mengamalkannya. Untuk itu, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW seharusnya mencontohi setiap yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Orang yang bangun untuk solat subuh, dia tak dapat solat sunat sebelum subuh, rugi sangat. Itu dia. Habis Ustaz, macam mana kalau saya tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau? Kenapa? Kesiangan. Ya, tak apa. Kalau sempat lagi, maksudnya kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian sembahyang subuh 2 rakaat tu belum habis lagi subuh. Itu dia. Maksudnya kita bangun, contoh azan subuh tadi, contoh pukul 5.45 contoh kan. Kemudian kita sedar dah pukul 6.30. Itu dia. Siap-siap tengok, tinggal lagi 5 minit, subuh nak habis. Yang tu tak payahlah. Tapi kalau sempat lagi, solatlah subuh, sunat subuh sebelum solat fardu subuh berjemaah dengan pasangan masing-masing. Tapi sebolehnya lah. Ayanda, bonda, itu dia. Kekanda, sahabat-sahabat syurga semuanya, sebolehnya kita azam sembahyang subuh kita di masjid, di surau bagi yang lelaki. Tapi hari ini ayah-ayah kita bawa isteri bersama. Ya, kenapa? Sebab sudah barang pasti mereka tahu kelebihannya solat fardu subuh berjemaah. Kemudian, apa ceritanya? Jadi bagi kita lepas ni jangan tinggal solat sunat sebelum subuh. Ya, sama ada kat rumah kan? Sebab baginda Nabi memang sembahyang sunatnya kat rumah. Tapi kena tengoklah rumah Nabi dengan masjid macam mana. Ya, rumah Nabi itulah sekarang yang ada makam baginda Nabi Muhammad SAW, makam Nabi kat Madinah tu kan. Kemudian ada makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kita tengok ada lubang tu kan. Allah, teringat lagi. Saat-saat ni lah sebenarnya, Disember ni lah kita berada di Makkah, di Madinah. Nampak lubang tu di situ lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatu Khalqillah. Ada dia. Lalu kita kan, kemudian kita niatkan, ya Allah, ya Rasulullah, aku sampaikan salam daripada sahabat-sahabatku, ahli keluargaku dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah, sehinggalah akhir. Tuan-tuan, di situ ada makam Nabi, itulah rumah baginda Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di belakangnya adalah rumah Sayyidatina Fatimah Zahra. Kemudian rumah Nabi kat situ, kemudian Nabi solat sunat kat rumah.
Sebab Nabi tinggal keluar dari pintu terus masuk ke Masjid Nabawi, iaitu kawasan Raudah, Masjid Nabawi yang asal. Jadi, bagi kita, semayang sunat kat mana? Semayang sunat kat masjid. Sebab, kalau kita semayang sunat kat rumah, bimbang nanti tak dapat takbiratul ula. Tu dia. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita semayang sunat dekat dalam kereta? Boleh. Kita dah belajar kan? Macam mana sunat dalam kenderaan. Solat fardu tak boleh. Solat sunat dalam kenderaan. Ya. Akhirnya semoga Allah SWT menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang mencintai dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa syukur sangat, rasa bangga dalam masa yang ringkas ini kita dapat bersama, iaitulah di dalam meniti kehidupan agar kita lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah juga kita dapat share-sharekan, tuan-tuan nanti share-sharekan pada rakan-rakan yang lain kan, Kak Nia pun ada, subhanallah. Terima kasih Kak Roza Samion, Puan Masni Saleh, Tuan Haji Hussein Man, masya-Allah. Ustaz Al-Huda Mekah, masya-Allah, ada bersama kita. Nanti kita live nanti Ustaz Huda, ialah Puan Wati Syamzila, Puan Haja Salmiah Jamari, sahabat haji kita. Teringat Hotel Land Premium tu dia, yang jauhnya 1.3 km. Kemudian Encik Zulkafli, Kak Nia aku sayang, Puan Hasmidah Kasdar, Cik Abdul Rahman, itu dia. Dan tadi bersama dengan kita kan. Apapun sahabat-sahabat syurga semuanya, sekarang ni kita rasa syukur pada Allah. Dengan sebab kita bersahabat, dengan sebab kita bersama di dalam tuan, saya pas sikit beli barang tadi semalam kan. Apa ni? Kursi anak belajar beli kat IKEA semalam. Itu dia. Apapun, rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Share. Dan saya ingin mengulangi, iaitulah bagi tuan-tuan yang dah sedekah subuh, tahniah. Caranya untuk bank in, ya. Bank in sedekah subuh. Dan bagi tuan-tuan yang belum sedekah subuh, sedekahlah sebelum waktu duha ni, ya. Waktu duha tu bila kita pun tahu kan, waktu duha tu itulah 28 minit selepas waktu syuruk, waktu terbit matahari. Baiklah, saya nak galakkan pada tuan-tuan semua agar dapat bersama dengan program yang kita dah rancang tapi kita tak boleh nak bagi. Sebab apa? Sebab kita bimbang ada jangkitan penularan COVID-19. Di Keluang pun ada 4 orang, di Johor Bahru lagi kan, bertambah kita bimbang. Dan dalam masa yang sama mungkin kita akan cari jalan menghantarkan sumbangan-sumbangan tuan-tuan kepada individu yang kita dah kenal pasti. Dan saya juga mengalung-alungkan kepada tuan-tuan untuk WhatsApp kepada staf dan juga jawatankuasa kita, iaitulah untuk memberitahu siapakah orang susah di kalangan penduduk di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya mereka yang memang susah sangat, susah sangat kita dapat bantu. Ada yang perlukan pampers, ada yang perlukan beras. Ada beras ni rasanya mungkin ada satu tempat tu, satu rumah tuan-tuan banyak beras kat rumah dia, ya. Dan kemudiannya kita nak berikan mereka, iaitulah sebagai tanda kasih, tanda syukur sebenarnya. Tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan dalam masa yang sama Allah sebutkan di situ, Sadaqallahul Azim, sekiranya kamu bersyukur aku akan tambah, dan sekiranya kamu kufur, ingat azab Allah sangatlah pedih. Itu dia. Jadi dalam masa yang sama, tanda syukur kita dan niatkan sumbangan. Tuan-tuan boleh type nanti sumbangan kita sedekah subuh. Niatkan sekali untuk siapa? Untuk pasangan kita, anak-anak kita. Kalau ada cucu cicit, sebutkan sekali. Jangan lupa ayahanda bonda kita. Sedekah subuh kita, setiap subuh kita niatkan. Dan dalam masa yang sama, kalau siapa yang bank in dalam nombor kita nanti, nombor akaun kita di Maybank Islamic, tuan-tuan kena type kat situ, iaitulah sedekah COVID-19. Sedekah COVID-19. Kita akan sampaikan kepada mereka yang betul-betul susah bersama. Kita akan libatkan sama. Mudah-mudahan di situ adalah ketua kampung ataupun MPKK, pengurusi masjid, agar dapat bersama dengan kita menyaksikan iaitulah penyampaian sumbangan sahabat-sahabat syurga semuanya.
Dan kemudiannya kalau ada YB, kita akan ajak YB sekali kan untuk bersama dengan masyarakat. Tapi bukan sekarang. Kalau untuk yang ramai itu mungkin dengan barang-barang. Ya, ada yang WhatsApp nak bagi dalam bentuk barang. Betul, barang. Tapi kami lebih galakkan dalam bentuk wang ringgit, biar kita lihat nanti apa keperluan mereka ni. Sebab kami melihat pengalaman-pengalaman sebelum ni, kita lihat di tempat kita banyak beras, kita dapat lebih kurang, terima kasih, 150 beg beras sebelum ni. Tapi bila kita hantar kat rumah orang yang susah ni kan, rupa-rupanya berasnya dah bertinggi banyak tu ni. Satu kerja pula dia nak jual. Kalau tak jual kenapa? Tak jual nanti beras tu dimakan bubuk. Sedangkan kalau dapat beras sampai, tuan-tuan yang ada tu sampai, minta maaf, 16 beg beras 5 kilo tu. Mungkin setahun pun 2 tahun pun tak habis agaknya, sebab dia cuma 3 beranak. Tapi susah sangat OKU pula tu. Apa pun tuan-tuan, boleh cadangkan siapa mereka yang susah, dan boleh maklumkan nanti tuan-tuan nak hadiahkan ataupun sedekahkan pada siapa. Sekejap lagi staf kita akan masukkan nombor telefon dan nombor akaun untuk kita sumbangkan. Tahniah Tuan Pengetua Tuan Haji Hashim Abdul Rahman. Semoga kita dapat sama-sama berkolaborasi. Kalau ada juga pelajar-pelajar sekolah yang susah, kita tahu sekarang ni sekolah lagi mudah tahu daripada KUAM ataupun mereka yang susah, yang mana layak menerima bantuan. Lalu kat situlah kita dapat salurkan. Sebab apa? Ingat tuan-tuan, gaji kita kalau boleh yang 25% untuk zakat, kita settingkan terus sama ada 1%. Itu dia, paling kurang 1%. Jadi kalau gaji kita RM3,000, RM30 sebulan kita niatkan untuk apa? Untuk sedekah. Nanti kita sampaikan pada mereka, dan tuan-tuan boleh cadangkan orang susah di kawasan tuan-tuan. Dan kemudiannya bolehlah tuan-tuan juga mencari dan sharekan pada rakan-rakan yang lain siapa yang nak memberikan sumbangan. Sebentar lagi staf kita, tuan-tuan, jawatankuasa kita akan sharekan dalam Facebook ini, iaitulah siapa dan contact number, nombor akaun, dan juga apakah yang tuan-tuan perlu type untuk apa? Description siapa, sumbangan untuk apa? Sumbangan kita untuk tabung COVID-19. Semoga diberkati Allah. Saya cukup kagum sebab yang lepas tuan-tuan, iaitu pada COVID PKP yang pertama dahulu, ramai yang menyumbang dan kita dapat bagi lebih ramai. Apapun, tahniah dan syabas. Teruskan dalam kuliah subuh pada pagi ini. InsyaAllah kami akan bersiaran lagi dengan ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Razif, Ustaz Ahmad Zamri, Ustaz Ahmad Nur Azmi, Ustaz Nur Azan, Ustaz Zuhairi, dan juga kita akan jemput Dr. Fauzi. Kalau dapat Dr. Azman, akan dapat bersama live kita ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Syabas dan tahniah. Teruskan untuk kita berjaya, cemerlang, bahagia yang paling penting di dunia dan di akhirat. Dan kita azam sama-sama agar kita sentiasa dapat meningkatkan prestasi kita dalam ibadah pada Allah, prestasi kita dalam kehidupan sementara kat dunia ni, prestasi kita sebagai ayah, sebagai ibu bapa yang cemerlang, dan prestasi kita sebagai anak-anak yang cemerlang, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Apapun, kita teruskan usaha kita. Tahniah, syabas tuan-tuan yang akan melangkah pergi ke tempat kerja pagi ini demi mencari sesuap nasi. Minta maaf, ayat ni saya selalu gunakan ayat motivasi, demi mencari sesuap nasi. Walaupun bukan kita dapat sesuap bersuap-suap, tapi istilahnya ataupun kiasannya sesuap nasi yang halal lagi berkat. Semoga diberkati Allah. Dan kita doakan pagi ini dalam doa Rabitah, dalam bacaan maksurat kita tadi kan, lepas main subuh kita dah baca maksurat, sekarang kita baca doa Rabitah, akan disatukan guyupnya hati kita. Macam apa maksud guyup? Ada orang tanya pasal guyup. Guyup ni dia kiaskan kalau di Rengit di Rengit ada satu kampung namanya Kampung Parit Tengah Seri Merlong. Itu dia. Di kampung tu tuan-tuan, nak masuk kampung tu kan, ada jambatan, kemudian ada replika tangan memegang penyapu. Kemudian dia tulis guyup. Apa maksud guyup? Kampung Tuan Haji Hashim tu. Guyup tu maksud apa tuan-tuan? Iaitulah bersatu padu. Ya, bersatu padu. Guyup. Lidi kalau satu tuan-tuan, kita bengkok patah dia. Tapi kalau penyapu tuan-tuan, banyaknya lidi tu, kita satukan, kita bengkokkan tuan-tuan,
susah nak patah, kata dia. Yang patah mungkin satu dua, tu namanya guyup. Antara satu guyup kita usahakan agar kita terus bersatu. Untuk apa? Untuk merealisasikan hajat kita. Hajat kita menjadi sahabat syurga, insya-Allah. Sahabat di syurga nanti, jangan kita fikirkan yang negatif, kita fikir yang positif. Walaupun hari ini kita belum baik, kita ada orang yang baik, tak ada orang yang boleh mengaku dia aku baik, aku ni orang baik, tak ada. Tapi ramai orang, semua orang boleh mengatakan saya sedang berusaha jadi orang yang soleh, yang solehah, berjaya cemerlang dunia dan akhirat. Tuan-tuan bagi love sikit, bagi tanda, bagi apa nama, good tuan-tuan tadi. Bagi good tuan-tuan, bagi tam saya, tahniah ya. Poji Jazli dapat bersama Ayang Nora, dan tuan-tuan Cik Sabri Tajau, tahniah kita dapat bersama Kak Rohana Ana, masya-Allah. Dan apapun tuan-tuan, kita bacakan doa di pagi ini. Doa ini saya tujukan dan saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat jamak ataupun niat ramai kita semua yang ada dalam senarai nama ini. Dan tuan-tuan, nanti kita akan buat satu majlis doa selamat dan majlis doa secara online tuan-tuan, daripada doa selamat daripada penularan COVID-19. Iaitulah kita akan maklumkan tuan tarikhnya, iaitu pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat ini secara online. Siapa yang berhajat untuk diniatkan tuan-tuan nama-nama, maka bolehlah WhatsApp nombor yang tertera nanti. Itulah untuk dapatkan peluang namanya didoakan secara beramai-ramai agar mereka yang mengaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, marilah kita bersama-sama dalam doa pagi kita. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din wa 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala al-iman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat an nasata syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'uha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan memohon ihsan darimu ya Allah, agar dikurniakan kepada kami kesihatan dan keafiatan serta keselamatan daripada COVID-19 khususnya ya Allah, dan segala penyakit-penyakit yang lain, musibah-musibah yang lain. Seterusnya, dipanjangkan umur kami dengan umur yang berkat, ditambahkan rezeki kami dengan rezeki yang halal lagi berkat, dimudahkan untuk kami beribadah, bertakwa kepadamu ya Allah, menunaikan segala perintahmu, meninggalkan segala laranganmu, dan seterusnya. Kurniakanlah kepada kami kejayaan demi kejayaan, kecemerlangan demi kecemerlangan, kebahagiaan demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sharekan segala kebaikan. Mudahkan untuk kami ya Allah untuk sharekan live ini ya Allah kepada sahabat-sahabat syurga kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah. Dan mudahkanlah untuk kami ya Allah dinilai sebagai kebaikan catatan amal di sebelah kanan kami ini ya Allah oleh malaikat raqib yang mencatat segala kebaikan. Dan rehatkanlah ya Allah, dan hapuskanlah ya Allah segala catatan yang ada di sebelah kiri kami yang dicatat oleh malaikat atid disebabkan kesilapan kami.
ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami yang kami sayangi ya Allah, dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, anak-anak kami, ahli keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat syurga kami ya Allah, dan mereka-mereka yang mengenali kami, khususnya mereka yang berada dalam live ini ya Allah, berserta dengan ahli keluarganya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Kau lipat gandakanlah pahala mereka yang bersama di pagi ini ya Allah. Dalam kesusahan mereka, kesusahan kami di pagi hari, tetap kami hidupkan Qiyamul Lail ini ya Allah. Tetap kami hidupkan semayang subuh ya Allah. Tetap kami hidupkan kuliah subuh ini ya Allah. Semoga bagi kami diberikan lebih banyak pahala di sisimu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhajat untuk membantu mereka yang susah ya Allah. Permudahkanlah kami untuk memberikan sumbangan sedekah sekurang-kurangnya RM1 ya Allah, untuk memberikan kepada mereka yang susah. Dan seterusnya Kau lipat gandakanlah pahala. Sampaikanlah juga pahala andai kata kami niatkan, di kalangan kami meniatkan untuk Allahyarhamah mak bapak, datuk nenek, adik beradik dan semuanya ya Allah, dan juga diniatkan pada mereka yang hidup daripada kategori keluarga kami, iaitulah pasangan kami, anak-anak kami, ayah bunda kami yang masih ada, begitu jugalah ahli keluarga besar kami ya Allah, dan sahabat-sahabat syurga kami. Ya Rahman, Ya Rahim, lipat gandakanlah pahala kami. Kau berikanlah kemanisan hidup, berikanlah senyum bagi kami. Berikanlah tuan-tuan, ya Allah, kami mohon padamu, berilah kami ceria setiap waktu, sentiasa senyum mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh pun di kalangan kami, sungguh pun di kalangan jiran tetangga kami, ada yang dalam keadaan susah ya Allah, rumahnya nak roboh ya Allah. Mudah-mudahan mereka inilah yang kami dapat berikan bantuan. Ada yang terpaksa tidur di kemah ya Allah, susahnya mereka ya Allah. Semoga Engkau berikan kemudahan untuk kami memberikan sedikit sumbangan daripada titik peluk kami ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, hindarkanlah kami daripada segala dosa, mara bahaya dan maksiat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan, semoga diberkati Allah apa yang kita sebutkan di pagi ini. Barang 15 minit tuan-tuan kita bersama ini, semoga Allah menyaksikan kerja baik kita, kerja buat kita, dan semoga dengan tahap kita takut dan kita mengharap, khauf wa raja, takut Allah tak terima amalan kita, takut Allah tak terima kuliah subuh kita ni, kita takut Allah tak terima segala amal ibadah kita, tapi dalam masa yang sama kita mengharapkan agar setiap amalan kita diterima oleh Allah. Sedekah subuh kita, sedekah sebelum waktu duha ini, Allah lipat gandakan pahala untuk kita, lipat gandakan pulangan rezeki untuk kita. Yakin dan percaya. Dan kalimatus thayyibah juga sedekah. Kita cakap yang baik-baik ini juga sedekah. Kita sharekan yang baik-baik ini juga adalah sedekah. Dari itu tuan-tuan, mohon share, mohon like page ini, mohon like tuan-tuan kita punya posting ini, mohon share dan mohon komen. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Dan berikan tuan-tuan time ataupun good tuan-tuan, dan berilah love banyak-banyak. Terima kasih. Salam sahabat syurga. Salam subuh di Masjid Jami' Al-Mizan Kempas Johor Bahru. Kita akan bergerak ke Keluang untuk terus tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.